Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertemuan kali ini insya-Allah saya akan memberi penerangan serba sedikit tentang larangan kepada para wanita ketika di dalam haid. Larangan ketika di dalam haid bagi wanita yang sedang kedatangan haid ada beberapa perkara. Yang pertama iaitu haram bagi para wanita yang didatangi haid melakukan bersuci. Maksudnya apa? Maksudnya wanita yang sedang kedatangan haid, jika dia mengambil wuduk, wuduk yang diambilnya itu tidaklah boleh menghilangkan hadas kecil. Sebab wanita tersebut masih dalam keadaan hadas besar. Jadi, jika berlakunya hadas besar, maka hadas kecil itu pun dikira tertanggung juga. Jadi, jika dia mengambil wudu untuk niat bersuci, maka ibadah mengambil wudu itu tidak dikira. Bermaksud kat sini, tidak ada pengangkatan hadas kecil. Maksudnya hadas kecil itu tidak hilang kerana dia masih menanggung hadas besar. Yang kedua, larangan bagi wanita yang sedang kedatangan haid iaitu dilarang melaksanakan solat, dilarang melaksanakan apa-apa solat, sama ada solat fardu atau solat sunat. Maka hukumnya haram bagi wanita yang sedang kedatangan haid melaksanakan ibadah solat. Jadi ibadah solat ini wajibnya dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey, baik. Seterusnya, haram bagi wanita yang kedatangan haid melaksanakan ibadah puasa. Kerana ibadah puasa itu syarat wajib bagi ibadah puasa adalah suci daripada hadas besar, iaitu haid adalah salah satu daripada hadas besar. Maka tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Seterusnya, antara ibadah yang dilarang ketika wanita dalam haid iaitu melakukan ibadah tawaf. Tawaf adalah rukun dalam ibadah haji dan umrah. Syarat untuk melaksanakan tawaf di Kaabah hendaklah wajib dalam keadaan suci, bersuci daripada hadas kecil dan juga suci daripada hadas besar. Jadi bagi orang yang sedang kedatangan haid, tidak dibenarkan melaksanakan ibadah tawaf. Kerana Kaabah itu sendiri juga berada di dalam Masjidil Haram. Apa yang terhalangnya iaitu dua: tidak dibenarkan tawaf dan tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi antara larangan bagi wanita yang sedang kedatangan haid iaitu melaksanakan tawaf, kerana itu adalah salah satu rukun umrah dan juga rukun umrah dan rukun haji, yang mana dituntut suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Manakala
larangan yang seterusnya ialah membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran ini banyak pendapat. Ada pendapat yang mengatakan haram dan ada pendapat yang mengatakan harus. Pendapat yang mengatakan haram iaitu tidak dibenarkan sama sekali membaca Al-Quran, melainkan bacaan Al-Quran itu yang telah selalu diamalkan, yang telah menjadi zikir. Contohnya macam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat-ayat dari ayat Al-Quran, dari surah Al-Fatihah. Jadi Bismillah itu dikategori dalam zikir, maka dibenarkan dalam keadaan haid boleh membaca Bismillah. Dan ulama mazhab yang berpendapat kepada hukumnya harus ketika didatangi haid bagi wanita boleh meneruskan membaca Al-Quran, itu adalah daripada mazhab Maliki. Seterusnya, perkara yang haram dilakukan oleh wanita yang haid iaitu menyentuh dan memegang dan menanggung Al-Quran. Maksud di sini iaitu mushaf yang keseluruhannya ada ayat Al-Quran, bukannya terjemahan atau tafsiran. Jika Al-Quran itu berada di dalam beg, maka dibenarkan dibawa. Bermaksud sini, jika menanggung atau menyentuh Al-Quran secara direct, tanpa ada bahan yang berat yang meletakkan Quran itu di dalam tempat untuk dibawa, maka itu tidak dibenarkan. Jika Quran itu berada di dalam beg contohnya, maka dibenarkan untuk dibawa. Seterusnya, tinggal atau duduk dalam masjid. Di sini membawa maksud tidak dibenarkan wanita yang sedang dalam haid beriktikaf atau duduk duduk berlama-lama di dalam kawasan dalam masjid, di mana tempat orang melakukan solat. Seterusnya, haram diceraikan isteri ketika di dalam haid. Jadi larangan ini bukan sahaja bagi wanita, tetapi larangan ini untuk pihak suami. Suami tidak dibenarkan melafazkan talak ketika isteri sedang kedatangan haid. Jadi isteri yang kedatangan haid tidak dibenarkan untuk diceraikan. Yang terakhir, haram melakukan persetubuhan ketika di dalam haid. Jadi ada 9 perkara keseluruhannya, perkara-perkara yang dilarang bagi para wanita yang sedang kedatangan haid. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.